Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Mukadimah mengucapkan kepada semua murid tahun 5 Suri Generasi Qurani. Okey, insya-Allah Mukadimah buat video barulah daripada kelas kita bagi minggu kelima. Okey, jadi insya-Allah saya akan cuba sampaikan untuk tajuk hari ini, hari Jumaat 19 Februari. So, jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Jadi kamu boleh lihat Okey, di sini Mukadimah akan present sikitlah Alright. Okey, so kamu akan bersama dengan saya Mukadimah Najibah untuk sains tahun yang 5. Okey, kita akan tengok. Okey. Jadi hari ini kita akan sambung sedikit berkenaan dengan kemahiran saintifik. 2 minggu yang lepas kita telah belajar berkaitan dengan kemahiran proses sains, dan pada hari ini kita akan ada sedikit amali dan juga kita akan belajar berkaitan dengan kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah ya. Okey, jadi jom kita tengok. Okey, kita masih lagi di unit 1 Okey, alright. Jadi Mukadimah ada tunjukkan sedikitlah preview ataupun gambaran kepada kamu pada minggu lepas. Okey, jadi kamu boleh lihat Okey. Di sini hari ini kita akan buat tapi Mukadimah akan tunjukkan video kepada kamu dan Mukadimah akan minta kamu buat di rumah dan ada sedikit tugasan lah Okey, jadi untuk yang pertamanya eksperimen ataupun uji kaji kita pada hari ini ialah jarak kapal terbang kertas. Kita nak tengoklah sejauh mana kapal terbang itu terbang, sejauh mana Okey, jadi tujuan dia adalah untuk mengkaji hubungan antara panjang gelang getah yang ditarik dengan jarak kapal terbang kertas tersebut untuk terbang. Dan alat dan bahan yang kamu perlukan adalah pita pengukur, stapler, kapal terbang kertas, klip kertas, pensel kayu dan juga gelang getah ya. Okey, langkah-langkah dia bentukkan klip kertas dan sebagainya. Okey, yang ni saya akan kamu boleh lihat pada skrin. Okay, tetapi saya akan ringkaskan dan saya akan tunjukkan video kepada kamu. Ya, okey, mari kita sama-sama lihat video tersebut. Okey, kita tengok video. Okey, mari kita lihat. Kemahiran proses sains menguji kapal terbang kertas. Sebelum kita nak mulakan penyiasatan, kita mesti mengetahui tujuan penyiasatan. Tujuan penyiasatan mengkaji hubungan antara panjang gelang getah yang ditarik dengan jarak terbang kapal terbang kertas. Alatan dan bahan. Ini alatan dan bahan yang kamu perlu sediakan. Kapal terbang kertas seperti yang ditunjukkan. Klip kertas, stapler, gelang getah, pensel, dan pita pengukur untuk mengukur jarak terbang kapal terbang kertas. Kalau bagi kita lihat cara untuk melekatkan klip kertas pada kapal terbang kertas. Lihat. Okay, kamu boleh settle Jom mula.
menguji jarak terbang kapal terbang kertas. Jom, jom, jom! Pusingan 1. Panjang gelang getah ditarik 10 cm. Mula-mula, ukur panjang gelang getah yang ditarik, iaitu 10 cm. Lepaskan kapal terbang kertas dan lihat pergerakan kapal terbang kertas. Ambil ukuran jarak kapal terbang kertas yang jatuh. Lihat jarak terbang kapal terbang kertas. Ada pita pengukur. Okay, kamu kena guna pita pengukur. Pusingan 2. Panjang gelang getah ditarik 20 cm. Ulangi langkah sebentar tadi dengan mengukur panjang gelang getah ditarik, iaitu 20 cm. Lepaskan kapal terbang kertas dan lihat pergerakan kapal terbang kertas. Ambil ukuran dengan menggunakan pita pengukur. Lihat jarak terbang kapal terbang kertas yang ditunjukkan. Pusingan 3. Panjang gelang getah ditarik 30 cm. Ambil ukuran panjang gelang getah ditarik, iaitu 30 cm. Kemudian lepaskan dan lihat pergerakan kapal terbang kertas. Dan jangan lupa ambil ukuran jarak kapal terbang kertas. Nampak tak? Inilah dia hasil pemerhatian yang telah dicatatkan di dalam jadual. Cuba kita perhatikan betul-betul. Sekarang, jom kita cari kemahiran proses sains dalam penyiasatan sebentar tadi. Okey, setakat ini itu sahaja. Kamu, saya akan inilah sekejap ya. Saya cuba untuk kembali. Okey. Okey, jadi saya ada sedikit tugasan untuk kamu. Okey, ni tugasan yang pertama. Okey, saya nak kamu yang pertama hantar video uji kaji jarak terbang kapal terbang kertas kepada muallimah yang telah kamu semua buat di rumah. Okey. Yang ini video tadi saya tak minta video yang penuh macam dalam video tadi. Maksudnya 10 cm, 20 cm, 30 cm. Cukup sekadar saya nak lihat yang kamu buat kapal terbang kertas itu, tarik dan juga lepaskan. Okey, kamu boleh minta bantuan abang, kakak, adik ataupun ibu bapa kamu ya untuk eksperimen ini. Okey. Seterusnya yang kedua, saya nak kamu rekodkan hasil pemerhatian kamu dalam buku nota sains. Buku nota sains. Okey, kamu hanya perlu tulis macam ini saja. Tulis tarikh, hari, okey macam biasa. Kemudian tulis tajuk. Tajuk dia uji kaji jarak terbang kapal terbang kertas. Lepas tu kamu terus tulis keputusan, buat jadual ni dan tuliskan apakah keputusan yang kamu dapat. Ya, okey, itu sahaja. Itu tugasan yang pertama, ya. Dah siap, saya nak kamu snap. Pertama hantar video. Yang kedua buat rekodkan hasil pemerhatian kamu. Okey. Yang kamu rekodkan itu juga saya nak kamu snap gambar dan hantar kepada muallimah, ya. Kalau boleh hantar kepada muallimah tu hantar melalui Telegram, ya, sebab muallimah punya WhatsApp pun dah sangat penuh. Jadi hantar melalui aplikasi Telegram. Okey. Alright, seterusnya kita akan teruskan. Okey. Sekarang kita akan belajar berkaitan dengan kemahiran proses sains dalam menyelesaikan masalah.
Okey, seperti yang saya pernah sebut dekat kamu, dalam sains ini kita mesti ada masalah. Kalau ada masalah, baru kita akan membuat satu uji kaji, membuat satu eksperimen dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Pandang skrin, kita tengok ada 4 sekawan, dia tengah berborak-borak, berbual-bual. Dia kata apa? Kenapa ya orang kita punya sabun ni lebih cepat pecah berbanding dengan sabun orang lain. Jadi mereka tengah berfikir apakah punca, apakah sebab yang menyebabkan mereka punya buih sabun cepat pecah. Ya, jadi itu yang ada seorang kawan kata, dia kata nampaknya kita kena menambahkan gliserin ataupun tepung ubi kayu ke dalam larutan sabun. Okey. Kalau gliserin, nama dia gliserin, tapi kalau kamu tak biasa jumpa ataupun tepung ubi kayu. Tepung ubi kayu ni boleh cari kat kedai lah. Ya, alright. Okey, jom kita tengok apa yang ada. Okey, kenapa dia nak gunakan gliserin tu? Sebab dia nak bagi dia punya buih sabun tu jadi likat ataupun lagi pekat dan juga akan menyebabkan bila dia menghasilkan buih, buih tu tahan lama. Tak adalah sekejap sahaja buih tu terbentuk, ya. Okey, jom untuk eksperimen ini, jom kita tengok dia ada tujuan. Tujuan dia untuk mengkaji hubungan antara kuantiti gliserin dengan tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okey, kemudian kita tengok ada penyataan masalah. Jadi setiap eksperimen, setiap uji kajian kita buat, kita mesti ada masalah. Maksudnya masalah. Sebab ada masalah lah kita nak timbulkan macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut. Okey, jadi penyataan masalah dalam eksperimen ini adalah adakah kuantiti gliserin itu mempengaruhi tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Yang ketiga, kita akan tengok hipotesis. Okey. Semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okey, dan yang keempat, menentukan pemboleh ubah. Ada 3 jenis pemboleh ubah. Apa dia pemboleh ubah dimanipulasi? Dimanipulasi tu apa? Pemboleh ubah yang berubah-ubah. Pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu pemboleh ubah hasil ataupun keputusan perhatian. Dan yang ketiga, pemboleh ubah yang dimalerkan, iaitu yang tetap dan tidak berubah. Okey, jom kita tengok. Okey, ini alat-alat dan bahan yang kita perlukan untuk eksperimen ini. Ada goggle keselamatan. Goggle keselamatan tu yang cermin mata tu lah, yang selalu orang buat uji kaji atau dan sebagainya. Tapi tadi saya ada soalan daripada kawan-kawan kamu, boleh tak saya pakai yang macam snorkeling tu untuk saya menyelam tu. Bolehlah juga, asalkan kamu lindungi mata kamu. Okey. Okey, silinder penyukat. Kalau tak ada silinder penyukat pun boleh guna apa-apa saja yang ada sukat lah. Kalau cawan yang ada sukatan, berapa mililiter dan sebagainya. Okey, jam merandik ataupun kamu punya handphone masing-masing ada stopwatch. Okey. Jadi bekas plastik bersama penutup, penyedut minuman, sudu besar, air dan air, cecair pencuci pinggan dan juga gliserin. Okey, daripada saya cakap-cakap macam ni, saya nak tunjukkan kamu video dia. Saya ringkaskan lah, saya tunjukkan kamu video bagaimana eksperimen ini dijalankan. Okey, saya nak kamu perhatikan dan tumpukan perhatian pada video ini. Sebab lepas habis daripada video ini, saya ada satu lembaran kerja untuk kamu. Jadi lembaran kerja untuk kamu tu, kamu kena, kalau siapa yang boleh print dan jawab soalan dari situ. Kalau siapa yang tak boleh print, kamu kena salin satu-satu dalam buku nota sains. Ya, okey. Saya kongsikan. Alright. Kemahiran proses sains mengkaji gliserin dan
Okey, kita akan mengkaji Kemahiran proses sains mengkaji gliserin dan buih sabun. Kali ini, kita ingin menguji hipotesis bagi eksperimen. Apakah hipotesis eksperimen kali ini? Semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Betul ke tidak? Sebelum kita memulakan eksperimen, kita perlu menyediakan alatan dan bahan. 200 ml air yang disukat menggunakan bikar, 50 ml cecair pencuci pinggan. Inilah dia gliserin yang diperlukan. Sudu plastik dan penyedut minuman untuk meniup buih. Apa tunggu lagi? Jom kita mulakan eksperimen mengkaji kuantiti gliserin dan buih sabun. Jom. Eksperimen dimulakan dengan menyediakan larutan sabun. Tuang air ke dalam bekas plastik. Diikuti menuang cecair pencuci pinggan. Seterusnya, tambahkan gliserin. Inilah dia gliserin yang digunakan untuk menjadikan buih tahan lebih lama. Aduk rata larutan tersebut. Pastikan larutan tersebut tidak menghasilkan buih. Aduk larutan dengan berhati-hati. Pastikan larutan menjadi sebati. Nampak tak? Inilah dia larutan cecair pencuci pinggan dan kemudian kita ulangi langkah sebentar tadi dengan menambahkan 2 sudu gliserin dan 3 sudu gliserin. Inilah dia hasil larutan yang telah ditambah dengan gliserin. Ada 1 sudu, 2 sudu dan 3 sudu gliserin. Kita perlu membiarkan larutan selama 4 jam. Empat jam kemudian. Sekarang kita akan menguji kuantiti 1 sudu gliserin. Berapa lamakah tempoh masa untuk buih pecah? Kita perlu menggunakan stopwatch untuk mencatat masa. Lihat, buih dah pecah. Jangan lupa catat masa yang diambil. Seterusnya, kita uji menggunakan 2 sudu gliserin. Kita lihat berapa lamakah tempoh masa buih untuk pecah. Perhatikan betul-betul ya.
masa terus berjalan. Lihat, buih dah pecah. Seterusnya, kita uji dengan menggunakan 3 sudu gliserin. Jangan lupa setkan masa yang diambil. Perhatikan betul-betul keadaan buih. Masa terus berjalan. Wah, dah lebih seminit tapi buih belum pecah. Wah, lihat. Akhirnya buih dah pecah. Jangan lupa rekodkan masa yang diambil. Inilah dia hasil data yang telah diperolehi daripada eksperimen sebentar tadi. Tengok ni Dalam jadual ini, kita dapat melihat pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu kuantiti gliserin yang saya sengaja ubah. Manakala pemboleh ubah bergerak palas pula merupakan tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Nampak tak hasilnya? Pemboleh ubah dimalarkan pula ialah jenis cecair pencuci yang digunakan, iaitu saya menggunakan cecair pencuci pinggan daripada jenama yang sama. Berdasarkan kuantiti gliserin yang digunakan dalam eksperimen ini, sebanyak 3 sudu besar gliserin diperlukan untuk menghasilkan buih sabun yang paling lambat pecah. Nampak tak? Tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah adalah 117 saat. Lama kan? Jadi, berdasarkan hasil data yang diperolehi, kita dapat membuat kesimpulan bahawa semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Jadi, hipotesis diterima. Okey, jadi kamu dah tengok video yang saya tunjukkan. Okay, apa yang saya nak kamu buat. Kalau kamu rasa ada poin-poin ataupun konten-konten yang kamu termiss pada video tersebut, kamu boleh tengok baliklah dekat YouTube. Okey, so saya akan presentkan dekat kamu lagi satu. Okey, ni yang kita buat tadi Okey, so saya ada tugasan untuk kamu. Okey, ni yang kita buat tadi. Tugasan untuk kamu adalah tugasan yang kedua. Boleh lihat. Lengkapkan lembaran kerja yang Muallimah beri berdasarkan video eksperimen yang kamu tonton. Jadi saya nak kamu lengkapkan berdasarkan video yang kamu tonton tadi. Jadi kamu kena tulis poin lah. Alright. Okey, seterusnya dah siap, tampalkan lembaran kerja di dalam buku nota sains. Ambil gambar dan send pada Telegram Muallimah. Okey, lembaran kerja itu adalah lembaran kerja yang saya nak tu yang ini. Saya akan beri kepada kamu satu lembaran kerja. Saya nak kamu tulis tarikh. Siapa yang boleh print? Boleh print. Lepas tu isikan tempat kosong. Jawab. Lepas kalau dah siap, tampal dalam buku nota sains. Tapi kalau kamu tak ada printer dan sebagainya, kamu kena salinlah di dalam buku nota sains. Okey, tulis tarikh dan hari, iaitu hari ni lah. Kamu tengok video tersebut. Kemudian tengok ni. Ada tujuan. Okey, tujuan mengkaji hubungan di antara apa
dengan apa yang tu kamu tengok pada video yang saya dah tunjukkan dekat kamu. Kemudian jawab hipotesis yang saya kosongkan tu. Semua tu ada dalam video. Semakin apa, semakin apa. Tu semua ada dalam video. Isikan tempat kosong sahaja. Kemudian kamu tulis isikan, lengkapkan pemboleh ubah. Apa dia pemboleh ubah dimalarkan, apa dia pemboleh ubah dimanipulasi dan apa dia pemboleh ubah bergerak balas. Semua dalam video. Okey, yang ini pun, yang ni kamu untuk eksperimen yang tadi tu kamu tak perlu buat. Saya minta kamu tonton sahaja video glycerin itu. Jadi tengok balik berapa tadi, kalau satu sudu berapa masa yang diambil, dua sudu berapa masa yang diambil, tiga sudu berapa masa yang diambil. Okey, dan yang terakhir sekali kamu kena isikan tempat kosong. Okey, bahagian mentafsir data ni berdasarkan kuantiti glycerin yang digunakan dalam eksperimen ini, sebanyak berapa sudu besar glycerin yang diperlukan untuk menghasilkan buih sabun yang paling lambat pecah. Ya, kamu jawab berdasarkan video yang kamu tonton tadi. Yang tadilah kesimpulan hipotesis tadi, diterima ataupun tidak? Diterima. Kan saya dah bagi tahu jawapan. Okey. So, kamu dah siap, kamu boleh tampalkan pada buku nota sains kamu. Okey? Alright. Setakat ini itu sahaja daripada Mu'allimah. Okey, itu sahaja daripada Mu'allimah. Dah habislah kiranya. Okey, jadi saya minta untuk kamu semua okey, jadi saya minta untuk kamu semua lengkapkan dua tugasan yang Mu'allimah beri tersebut. Jadi dah siap, boleh hantar kepada Mu'allimah melalui Telegram. Rasanya itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.